Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebut tadi kita akan bahaskan ayat yang ayat yang ke-83 daripada surah Al-Baqarah muka surat 12 kita akan sampai kita bahaskan sampai ihsanan saja Okey, tuan-tuan dengar saya baca, kemudian kita terjemahkan, kemudian barulah kita masuk pada hal teknikal tuan-tuan Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Itu sampai ihsanan saja tuan-tuan Okey, wa idh akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsanan Okey, kita ambil rangkap-rangkap dulu Wa iz akhadna mithaqa bani Israil. Kemudian la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa bil walidaini ihsanan Baik, rangkap pertama dulu tuan-tuan Wa iz akhadna mithaqa bani Israil. Dan ingatlah ketika akhadna, kami telah mengambil mithaqa. Mithaqa makna apa tuan-tuan? Mithaqa maknanya janji atau sumpah Bani Israel. Ingatlah ketika kami telah mengambil sumpah kepada Bani Israel, la ta'buduna illallah. Ini sumpah dia. Ini isi sumpah dia yang pertama La ta'buduna illallah. Jangan kamu sembah illa Allah, kecuali Allah seorang saja. La ta'budu illallah. Wa bil walidaini ihsanan. Dan kepada kedua orang tua jagalah mereka dengan baik. Dan kepada orang tua kamu, ibu bapa kamu, jagalah mereka dengan baik Baik, kita ambil rangkap pertama dulu tuan-tuan. Wa iz akhadna mithaqa bani Israel. Dan ingatlah ketika kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel Kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Wa maknanya dan iz maknanya ketika bila iz ketika ni tuan-tuan, dia ada unsur intibah Unsur intibah ni unsur peringatan. Dan ingatlah ketika, nanti saya besarkan, kita bahas satu-satu tuan-tuan Okey. Wa maknanya dan So ini kalimat isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Tentulah itu ialah kalimat, itu adalah kalimat haraf Haraf apa tuan-tuan? Kalau ikut dalam kitab saya, ini waw ataf waw penyambung cerita Mungkin dia ada kesinambungan cerita daripada ayat yang sebelum. Ini bukan waw permulaan cerita Nanti tuan-tuan cek sendiri If maknanya ketika. Baik, ini sebenarnya tuan-tuan tahu ini merupakan kalimat isim Isim zaraf kan? Ketika, semasa, sewaktu Tapi walaupun dia merupakan isim zaraf, tapi dia ada unsur intibah dekat sini. Apa makna intibah? Unsur memberi peringatan. Ingatlah ketika kan. Kalau ingatlah, itu kan unsur memberi peringatan So dekat sini ada unsur memberi peringatan juga. Tapi kalau tuan-tuan nak jawab, ini merupakan isim, iaitu isim zaraf kan. Kalau isim zaraf, dia merupakan isim yang mabni. Sebab isim zaraf ni dia merupakan isim yang ada gelaran dan fungsi. Ingat tak tuan-tuan So dia merupakan isim zaraf isim yang mabni Kalau pelajaran peringkat ketiga kita kata ni mabni lah. Kalau pelajaran peringkat kedua kita kata ni isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelarannya apa? Isim zaraf. Zaraf masa ke zaraf tempat? Tentulah zaraf masa kan. Maknanya di ketika, sewaktu, semasa sama Baik, kita masuk pada perkataan berikutnya tuan-tuan. Ingatlah ketika akhadna. Akhadna, kami telah mengambil kami telah mengambil. So ini kalimat fa'il. Kita akan belajar fa'il selepas daripada ni tuan-tuan. Fa'il peringkat ketiga. Nanti tuan-tuan akan tahu. Ada juga fa'il yang mabni rupanya. Nanti kita bahaskan selepas kita buat latihan minggu ni. Sepanjang minggu kita akan buat latihan. Saya nak pastikan tuan-tuan semua boleh ingat ataupun boleh mahirkan tentang isim peringkat ketiga tuan-tuan Okey, akhadna ini kalimat fa'il. Fa'il madhi tentunya ada telah. So ganti nama diri dalam fa'il ni ialah kami. Baik, kami rujuk pada siapa tuan-tuan? Kami rujuk kepada Allah dan kerajaannya yang maha agung Ingatlah ketika kami telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Ada tak maf'ulun bih? Kami ni telah mengambil apa daripada Bani Israel? Ambil buku ambil apa? Ambil rumah? Ambil apa tuan-tuan? Ada tak maf'ulun bih? Jawapannya adalah ustaz kami iaitu Allah dan kerajaannya telah mengambil apa tuan-tuan? Telah mengambil perjanjian, sumpah ni kepada siapa? Kepada Bani Israel Jadi maf'ulun bih ini dia merupakan maf'ulun bih ada maf'ulun bihnya ialah mithaqa ni. Apa makna mithaqa? Mithaqa makna sumpah dan sumpah ataupun perjanjian tuan-tuan
Baik habis ini kalimat fi'il dah selesai. Kita pergi kepada kalimah mithaqa. Baik, mithaqa maknanya ialah janji atau sumpah. Ini merupakan kalimat isim. Ini ialah isim biasa, betul kan? Ini ialah isim biasa. So kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab tuan-tuan, jawapannya tentulah dia mu'rab. Okey, tengok mithaqa ke mithaqu ke mithaqi? Mithaqa. Kalau mithaqa dia sedang berpangkat marfu' ke mansub ke majrur tuan-tuan. Cuba tengok. Tentulah dia sedang berpangkat mansub. Betul ke tidak? Jadi kalau dia mansub, tanda mansub di mana? Ni fathah ni sebagai tanda mansub dia. Betul ke tidak? Okey, apa penyebab dia dapat pangkat mansub? Dia ada kena-mena dengan mithaqa ni tadi tuan-tuan. Dia dapat pangkat mansub kerana dia maf'ulun bih yang kena buat. Dia kena apa? Dia kena ambil. Sumpah ni atau janji ni kena ambil. Kena ambil dengan siapa? Dengan Allah. Faham ke tidak? Janji ini telah diambil oleh Allah bersama Bani Israel. Baik. Mithaqa Bani ni tuan-tuan, ini merupakan dua isim berpasangan tuan-tuan. Bani Israel merupakan dua isim berpasangan yang berikutnya. Perjanjian Bani Israel. Okey, perjanjian dengan Bani ni tuan-tuan, ini merupakan dua isim berpasangan. Dia merupakan pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi mithaqa ini selain daripada dia menjadi maf'ulun bih kepada akhadna tadi, dia menjadi mudhaf pula kepada Bani. Nampak tak? So Bani ini dia mudhafun ilaih, nampak? Selain daripada menjadi mudhafun ilaih, Bani ni menjadi mudhaf semula kepada Israel, nampak tak? Jadi tuan-tuan, Bani ni, ini saya nak tekankan pada tuan-tuan. Bani ni mudhaf, nampak tak? Dia memang mudhafun ilaih kepada mithaqa. Dalam masa yang sama, dia menjadi mudhaf semula kepada Israel kan. Jadi syarat untuk jadi mudhaf, yang pertama dia tidak boleh ada alif lam. Sebab tu Bani ni tak ada alif lam. Yang kedua, syarat untuk jadi mudhaf, dia tidak boleh ada tanwin. Sebab tu Bani ni tidak ada tanwin. Yang ketiga, syarat untuk menjadi mudhaf, dia tidak boleh ada nun penambahan. Itu yang saya nak jelaskan pada tuan-tuan. Tengok sebenarnya perkataan Bani ni, dia Banina. Banina maknanya anak-anak tau. Keturunan-keturunan ni. Banina. Jadi mana hilang na dia Ustaz? Mana hilang nun dia? Sepatutnya Banina. Ina dia ada dekat ujung. Tak ada tuan-tuan. Yang ada ya je, nun dia hilang. Sebab apa? Sebab nak jadi mudhaf, syaratnya tidak boleh ada nun penambahan. Asalnya Banina Israel. Tapi dia ni ialah kalimat, dia menjadi mudhaf, maka nun dia hilang. Alif lam pun tak boleh letak, tanwin pun tak boleh letak, nun penambahan pun tak boleh letak. Faham tak tuan-tuan? So Bani ni dia merupakan kalimat isim, dia ni ialah isim biasa. Jadi kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab, jawapannya dia mu'rab. Jadi mu'rab marfu' ke mansub ke majrur, jawapannya Ustaz, ini mudhafun ilaih kepada mithaqa. Jadi kalau mudhafun ilaih, dia kena berpangkat majrur baris bawah tuan-tuan. Dia kena berpangkat majrur. So kalimat ini dia majrur. Majrur dengan apa? Majrur dengan ya ni tuan-tuan boleh kata. Kenapa pula majrur dengan ya? Kan asalnya ya nun. Jawapannya nun tak boleh ada. Sebab apa tak boleh ada? Sebab dia merupakan mudhaf. Boleh tuan-tuan Baik, kalau tak faham tuan-tuan ulang balik Baik, Bani Israel ni dua isim berpasangan sekali lagi. Ini merupakan dua isim berpasangan. Dia ialah pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Baik, Israel ni dia mudhafun ilaih tuan-tuan. Israel ini dia merupakan mudhafun ilaih. Jadi kalau mudhafun ilaih Ustaz, biasanya kan mudhafun ilaih kan dapat pangkat majrur baris bawah. Kenapa Israel ni barisnya baris atas? Okey, jawapannya ini sebenarnya memang dia berpangkat majrur, tapi dia berpangkat majrur dengan baris atas, nampak? Dia berpangkat majrur dengan baris atas. Okey tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan kenapa Israel ni dia majrur tapi tak boleh letak baris bawah. Ingat Israel. Ingat Israel ni dia nama negeri, dia nama khas, dia nama satu bangsa yang mana dia wujud sebelum daripada Al-Quran ini turun lagi tuan-tuan kan. Dia bukan Arab Israel ni bukan Arab Dia bukan bangsa Arab dan dia bukan asal daripada perkataan Arab apa semua Jadi saya nak tanya tuan-tuan, kenapa Israel ini dia tak boleh berbaris bawah? Asalnya Bani Israeli sepatutnya. Tapi dia tak boleh baris bawah. Baris bawah ataupun majrur hendaklah digantikan dengan baris atas. Cuba tuan-tuan bagi tahu saya kenapa Israel ini tidak boleh berbaris bawah. Kenapa Israel ini tidak boleh berbaris bawah? Israel ni dia sama macam Sulaiman, dia sama macam Ibrahim, dia sama macam Fir'aun itu kalimat tu dia sama kategori. Dia tak boleh Fir'auni tak boleh. Dia tak boleh Fir'auni tak boleh, Ibrahimi tak boleh. Dia sama macam itu sama kategori So Israel ni dia pun sama juga, dia tak boleh baca Israeli, sebaliknya kena baca Israela. Tapi dia sedang berpangkat majrur, jangan lupa dia mudhafun ilaih kepada Bani kan. Cuma tak boleh berbaris bawah. Tuan-tuan bagi tahu dengan saya pasal apa
Israel ni tak boleh berbaris bawah. Tolong jawab dan hantar ke 010-817-3131. 817-3131. Baik, ada benda lain juga tuan-tuan kita nak jelaskan hari ini. La maknanya jangan. Ini ialah kalimat haraf, iaitu haraf nafi. Ta'buduna, kamu sembah. Ini kalimat fi'il, iaitu fi'il mudhari'. Ganti nama diri dekat dalam ni ialah kamu. So kamu ni rujuk pada siapa tuan-tuan? Kamu ini rujuk kepada Bani Israel. Ada maf'ulun bih tak? Jangan sembah apa? Jangan sembah Allah. Okey, nanti kejap lagi saya jelaskan. Baik tuan-tuan, kalau anda kata dalam rangkap ni, tuan-tuan nampak la nafi kan? Kemudian ada isbat. Nafi kemudian dia kait, jangan kamu sembah kecuali Allah. Jadi tuan-tuan kena buang la, buang illa, baru tuan-tuan akan nampak kalimat kamu sembah Allah. Ini kalimat fi'il, fi'il mudhari'. Ini maf'ulun bih, kamu sembah Allah. Siapa yang kena sembah? Allah. Jadi ingat kalau ada la, ada illa, ada nafi kemudian ada isbat. Kita panggil nafi dan isbat kan la ilaha illallah pun sama juga Jadi nafi dulu kemudian isbat, maknanya kalau tuan-tuan nak faham, la ni buang, illa ni buang, tuan-tuan akan nampak ini fi'il, ini maf'ulun bih. Jadi kalimah Allah ini merupakan maf'ulun bih kepada kalimah ta'buduna. Jadi sebab tu kalimah Allah ni mansub. So ini fi'il mudhari', jantinanya muzakkar, jumlahnya jamak, ganti nama diri yang kedua, kamu kan. So ganti nama diri yang tersembunyi dalam kalimah ta'buduna ni antum ataupun kamu So kamu rujuk pada siapa? Kamu rujuk kepada Bani Israel. Ada tak maf'ulun bih? Jawapannya ada. Maf'ulun bihnya ialah Allah. Ustaz ni la dengan illa ni nak buat apa? Okey, kalau ada nafi, ada isbat, buang dua-dua, nanti nampak ataupun dapat kalimat dia yang sebenar. Kamu sembah Allah. Macam jangan kamu makan kecuali nasi. Jadi kalau buang jangan, buang kecuali, jadi kamu makan nasi. Jadi itu kaedah dia untuk memudahkan tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tuan-tuan kata ustaz, illa ni kan haraf pengecualian. Haraf pengecualian, yang ini yang dikecualikan dia mesti kena mansub. Betul juga ustaz nampak mansub. Tapi kaedah yang digunakan oleh para ulama macam itulah. Buang la, buang illa. Tapi kalau tuan-tuan nak kata ustaz, illa ni ialah mustasna, iaitu yang dikecualikan. Yang dikecualikan kan dapat pangkat mansub juga. Saya pun tak ada upaya nak lawan dengan tuan-tuan. Tuan-tuan bolehlah guna apa yang tuan-tuan bayangkan betul. Tapi biasanya para ulama akan gunakan kaedah yang saya sebut tadi. Ada sebab dia tuan-tuan. Tapi kita gunalah kaedah yang ulama guna sebelum ni. Itu lebih mudah pada tuan-tuan. Baik, wabil walidaini ihsanan. Ni ada satu lagi benda special yang tuan-tuan peringkat ketiga ni baru boleh jelaskan. Okey, wabil walidaini ihsanan kan. Wa dan bi dengan al walidaini. Al walidaini kan ada alif lam kan. Kedua ibu bapa kan ada al kan. Kedua ibu bapa siapa? Kedua ibu bapa semua orang ke? Tak. Kedua ibu bapa sendiri. Kalau kedua ibu bapa orang lain tu dia ada hukum lain pun kena buat baik juga. Tapi yang dimasukkan dekat sini ialah al-walidaini, maknanya kedua orang tua engkau sendiri. Tu maksud dia. Sebab tu ada al di pangkal ni tuan-tuan. So ini ialah kalimat isim. Ini ialah isim musanna tuan-tuan. Ini ialah isim musanna. Nampak? Dua orang tua kan. Kalau isim musanna maknanya apa? Musanna maknanya dual ataupun double kan. So ini kalimat ni kalimat majrur tuan-tuan. Sebab ada bi haraf jar kan. Jadi tanda majrur untuk walidaini ni ialah ya ni tuan-tuan. Dia boleh dua jenis. Walidani dan walidaini. Tuan-tuan buka balik tuan-tuan punya diagram jenis-jenis isim tu. Jadi kalau kalimat musanna dia ada dua jenis. Satu walidani, satu walidaini. Bila masa guna a ni, masa dia marfu'. Bila masa guna aini, masa dia mansub dan majrur. Jadi ini dia majrurkan sebab tu pakai aini. Bil walidaini. Kenapa dia majrur? Sebab sebelumnya ada haraf jar. Mana tanda majrur dia? Huruf ya. Kenapa pakai ya? Sebab dia kalimat musanna. Apa makna musanna? Musanna maknanya dual ataupun double. Okey, ihsanan. Okey tuan-tuan, yang ni ada teknikal sikit. Ihsanan ni tuan-tuan, dia merupakan maf'ulun bih juga, tapi dengan perbuatan yang tidak disebut dekat dalam ni. Wabil walidaini ihsanan kan, dan kedua orang tua dan kedua ibu bapa berbuat baik. Jadi berbuat baik apa? Apa tu? Birru. Kita boleh tambah perkataan dekat sini. Tuan-tuan boleh bayangkan ada perkataan biru. Jaga dengan baik ataupun jaga dengan kebaikan. Itu maksudnya. Jagalah kamu mereka itu dengan kebaikan. Jagalah kamu dengan kebaikan. Jadi kebaikan ni kita boleh kata dia maf'ulun bih, tapi daripada fi'il yang dihilangkan ataupun dihazafkan. Ini saya kena jelaskan pada tuan-tuan sebab teknik ini kadang-kadang digunakan dekat dalam Al-Quran. Kita cari dia pangkat dia mansub, tapi mana fi'il dia ustaz?
kita nak kata dia ni apa, badal ke, badal dengan apa, kita cari pun tak jumpa kan. Jadi para ulama nak selesaikan masalah tu, dia kata kena tambah satu kalimat dalam kepala kita ada di sini, iaitu berbuat baik ataupun jagalah kedua ibu bapa kamu kan, dan kedua ibu bapa kamu jagalah ihsanan dengan baik, maksudnya ataupun dengan berbuat baik ataupun dengan kebaikan. So ini ialah maf'ulun bih tuan-tuan, maf'ulun bih daripada fi'il yang dihazafkan ataupun dihilangkan. Itu kaedah yang biasa digunakan dekat dalam Al-Quran. So mudah-mudahan Allah pemudahkan kita, Allah pemudahkan tuan-tuan, dan tuan-tuan fahamlah kalau ada jenis-jenis macam ni lagi jumpa, tuan-tuan akan tahu benda-benda macam tu memang boleh berlaku ataupun boleh terjadi. So insya-Allah tuan-tuan tolong bagi tahu dengan saya Israila ini kenapa Israel ini tidak boleh berbaris bawah sedangkan dia mudhafun ilaih kepada bani ni kan. Jadi dia ni memang berpangkat majrur tapi tak boleh baris bawah, majrur dia hendaklah digantikan dengan baris atas. So hantar ke 0108173131. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.